Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. اليوم سنواصل دراستنا باب التفسير الدرس الخامس بر الوالدين yaknilah taat ataupun patuh ataupun berbuat baik kepada ibu dan ayah. Mari sama-sama kita mendengar ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Okey, ni adalah ayat Quran yang dibacakan sebentar tadi. Surah Al-Isra ayat 23, 24 dan 25. Okey, mafhumnya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan ayahmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai lanjut usia, yakni tua dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, yaknilah mengucapkan kata-kata kasar, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ni digunakan kalimah qada yang bermaksud perintah. Ini adalah satu arahan yang penting dari Allah kepada manusia. Jangan hambakan diri kita kepada selain daripada Allah. Okay. Selain itu, Allah kata kita mesti berbuat ihsan, berbuat baik, sehabis baik dengan ibu bapa kita. Kemudian, kita kena jaga tingkah laku, kena jaga percakapan kita. Ini penting kerana apa? Semakin meningkat usia seseorang itu, semakin dia menjadi seorang yang sangat-sangat sensitif, cepat terasa, cepat tersentuh. Walaupun benda tu kecil, bagi kita kecil, tapi bagi dia itu adalah besar. Okay. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua, ibu bapaku, sebagaimana mereka telah mendidik dan mengasihiku sewaktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat. Surah Al-Isra ayat 23 sehingga 25.
ma'anil kalimatil al-mukhtar. Okay. Kalimah yang pertama adalah wa qada rabbuka. Wa qada rabbuka, Tuhan kamu telah memerintahkan. Ay amru wa awsa bihi. Maksudnya perintah. Wa awsa bihi ni lebih kepada pesanan. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada ibu dan ayah. Ay antahsinu bil walidain ihsana, berbuat baik kepada ibu dan ayah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu mengatakan kepada mereka berdua dengan perkataan uffin, yakni ay tabban atau khusrana atau qabihana. Maksudnya tabban ni lebih kepada rugi, khusran binasa, rugi juga, atau qabihana buruk. Seterusnya, wala tanharhuma, jangan membentak, yakni jangan mengucapkan kata-kata yang kasar. Ay wala tazjarhuma, tidak mencela, tidak menghina. Qawlan kariman, ucapkan kepada mereka perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Jamilan layyinan, yang lebih kepada bahasa yang lebih indah, bahasa yang cantik didengar. Seterusnya yang terakhir, janahadzulli, rendahkanlah dirimu. Ay alan lahuma janibika wa tawadu lahuma, rendahkanlah diri kamu tu kepada ibu ayah kamu dengan penuh kasih sayang. Kalau ibu bapa bercakap kepada anak itu, jangan dia buat macam tak dengar atau dia sambil berjalan sementara ibu bapa bercakap. Dia berbeza, orang mendengar sambil berjalan, tak menghiraukan itu. Tapi mendengar, dia tengok, dia dengar apa ibu bapa cakap. Itu adab kepada ibu bapa. Kalau bercakap, dengar. Walaupun dimarah, walaupun dia tak suka, walaupun dia kata apalah membebel saja, dengar kalau ibu bapa cakap. Tak ada hak yang lebih besar setelah hak Allah dan Rasulnya melebihi daripada hak ibu bapa. Manusia tak ada yang luput daripada salah, tapi jangan sekali-kali memandang hina kepada ibu bapa. Walaupun perbuatannya tak baik, biar perbuatan itu Allah yang akan hukum. Baik akan dihukum atau dimaafkan. Yang sepatutnya kita punya tugas, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ampunkan, rahmati keduanya. Tak ada hak anak menghukum kepada orang tua. Walaupun orang tuanya itu adalah membiarkan, walaupun orang tuanya tak bagi nafkah, orang tua tak bagi nafkah, dia dosa kepada Allah. Tapi tak ada hak untuk anak balas juga. Kau tak bagi nafkah aku takkan bagi lagi nafkah kepada engkau. Mana boleh. Tuntutan beri nafkah kepada orang tua bukan orang tua yang tuntut, Allah yang tuntut anak untuk bagi nafkah kepada orang tua. Dan berapa banyak duit kau keluarkan untuk kasih rawat abah? Jangan sekali-kali keluar itu kata-kata. Nah, dibandingkan dengan apa pengorbanan orang tua kepada anak itu, tak ada bandingnya pengorbanan anak kepada orang tua. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bawa ibu saya dengan saya dokong untuk pergi ke haji daripada Yaman, kemudian tawaf, semua saya bawa, semua saya uruskan. Sudahkah saya mendapat membalas jasa budi baik ibu saya? Kata baginda Rasulullah, apa yang kamu buat itu belum menyamai satu hembusan nafas itu nak melahirkan. Belum lagi kamu dapat mencukupi membalas satu tarikan nafas seorang ibu ketika nak melahirkan kamu. Bawa, dokong apa semua, pergi pusing itu bertawaf sampai selesai haji. Itu perjuangan seorang ibu ketika melahirkan adalah antara mati dengan hidup. Kalau bawa ibu daripada Yaman, letih sikit rehat, dah makan apa semua, bawa lagi. Tak ada ancaman mati dengan hidup. Tapi ibu nak melahirkan, antara hidup dengan mati. Khususnya kalau orang tua sakit, atau orang tua yang sudah tua,
yang mungkin sedikit banyak bikin hal, yang mungkin sedikit banyak menguji kesabaran. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjumpai kedua ibu bapanya atau salah satu daripada keduanya tak masuk syurga, maka dia adalah orang yang jauh dari Allah atau jauh daripada rahmat Allah. Punya ibu bapa, ada ibu dan bapa, atau ada bapa tak ada ibu, atau ada ibu tak ada bapa, tak masuk syurga. Orang itu memang dah teruk sangat jauh daripada rahmat Allah, kata Nabi SAW. Pasal apa? Nak dapatkan pintu syurga, pintunya ada di hadapan, macam mana tak masuk? Pintunya di hadapan dibuka, kenapa tak masuk? Macam mana nak masuk? Sabar. Dengan perangai ibu bapa, khususnya kalau sudah tua, sabar, itu syurga dan juga itu syurga dan neraka awak. Kata baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ditanya tentang kedudukan orang tua, Nabi bersabda, huma jannatuka wa naruk. Itu kedua ibu bapa, syurga dan neraka kamu. Kamu pilih. Nah, syurga kamu taat, dengar cakap, hormati, jangan hina, jangan membebel. Nak neraka, lawan. Pilihan ada di tangan sendiri. Baik. Seterusnya, syarah al-ayah ijmalan. أمر الله بأن يفرده بالعبادة ويحثنا على الإحسان إلى الأب والأم. Perintah Allah kepada hambanya supaya berbuat baik kepada ayah dan ibu. وَنَجَدُ اقتران عبادة الله ببر الوالدين. Berbuat baik kepada Allah ni merupakan satu ibadah kepada Allah. Selepas kita taat kepada Allah, Rasul, kemudian yang ketiga adalah ibu dan ayah. Okay. وَذَلِكَ لِتَأْكِيدِ حَقِّهُمَا وَأَمَرَ اللَّهُ بِأَنَّ يَقُولُ الْوَلَدُ لِوَالِدَيْهِ كَبِيرَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا قَوْلًا لَيِّنًا. Allah menyuruh seorang anak tu berkata ataupun bercakap baik, berkata-kata yang lembut dengan ibu dan ayah. Seterusnya, فَلَا يَرْفَعُ صَوْتِهِمَا وَيَخْفِضْ جَنَاحَيْ كَالذُّلِّ مِنْهُمَا. فَلَا يَرْفَعُ صَوْتِهِمَا. Janganlah kamu meninggikan suara kamu kepada ibu dan ayah kamu. وَيَخْفِضْ جَنَاحَيْ كَالذُّلِّ مِنْهُمَا. Dan kamu kena rendahkan diri kamu kepada ibu dan ayah kamu. Akhir, وَيَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الرَّحْمَةَ لَهُمَا فِي الدُّعَاءِ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan mintalah dengan Allah supaya Allah merahmati, mengasihi ibu dan ayah kamu dalam doa, iaitulah رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Seterusnya, محاور الآيات, yakni tema ayat. Awalan, mafhum qawlihi uffin. Maksud perkataan uffin. Yang kedua, hukmu birrul walidain. Hukum berbuat baik, taat kepada ibu dan ayah. Kemudian kaifiyatul birril walidain. Cara ataupun kaedah berbuat baik kepada orang tua kamu.
Kayfiyatu birrul walidain. Okay. Sa'ada ummuka fil baiti wa la tata'akhkhar an musa'adati abika fi amalihi. Tolong ibu kamu di rumah dan tidak melengah-lengahkan untuk menolong ayah kamu dalam pekerjaannya. Yang kedua, syawirhuma fi a'malika kulluha wa'tadhir lahuma idza tarat lil mukhlifah. Yang kedua ni saya nak kamu cari sendiri apa maksudnya. Yang ketiga, taltafu biwaliday wala ta'bis fi wajhihima wala tahdiq an-nazar ilaihima ghadiban. Jangan kamu memasam muka. Dengan kamu marah sekalipun jangan tarik muka. Okay. Yang keempat, at-ta'walidayka daiman fi ghairi ma'siyah fala ta'ati li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Kamu kena taat kepada ibu dan ayah kamu selagi mana benda tu tak bertentangan, tak membawa kepada maksiat. Fala ta'ata li makhluq fi ma'siyatillah. Dan jangan kamu taat kepada makhluk dalam kamu melakukan maksiat kepada Allah. Yang kelima, hafadha ala sum'ah walidayka wa syarrifahima wa malihima wa la ta'khudhu syai'an biduni idhnihima. Hafadha ala sum'ah walidayka. Kamu kena jaga nama baik kedua ibu bapa kamu, jaga marah ibu bapa kamu, wa syarrifihima. Kena memuliakan mereka ini. Wa malihima. Kena jaga harta-harta mereka. Wa la ta'khudh syai'an biduni idhnihima. Dan jangan sesekali kamu ambil sesuatu barang ibu dan ayah kamu biduni idhnihima. Tanpa izin mereka. Yang keenam, qataba walidayka bi'adabin wa la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kamu kena bercakap dengan ibu dan ayah kamu. Kamu kena bercakap kepada ibu dan ayah kamu tu dengan penuh adab. Dan jangan sesekali kamu mengeluarkan kata-kata dan sebagainya. Dan janganlah kamu membentak. Dan kamu kena kata perkataan yang mulia, yang baik, yang indah. Yang seterusnya, i'mal bima yassarhuma walau min ghaira amarihima kal khidmah wa syarra al-lawadhim wal ijtihad fi talabil ilmi. Buat ataupun lakukan apa yang boleh menggembirakan mereka, yang boleh menyenangkan mereka berdua, walaupun mak ayah tak suruh. Mak ayah tak suruh tapi kita buat. Kat situ, bagi saya kita kena ada konsep common sense. Contohnya, tolong beli barang keperluan. Contoh. Lepas tu, wal ijtihad fi talabil ilmi. Bersungguh-sungguh dalam kita menuntut ilmu. Ma yu'khadhu minal ayat. Apa yang kita peroleh daripada ayat tersebut. Inna awwalu al-amri yajibu an nahtammu bihi alla na'budu illallah wahdahu la syarika lah. Yang saya cakapkan tadi, awwalul amr. Perintah yang pertama yang patut kita beri perhatian, alla na'budu illallah. Kita kena sembah Allah, patuh perintah Allah. Wal amru tsani wal birru wal ihsan ila waliday ma dama lam yakhlif al amru al awal. Amru tsani ni adalah berbuat baik kepada ibu dan ayah kamu madama, selagi mana tidak bercanggah dengan al-amru awal, yakni tidak bercanggah dengan syariat, tidak maksiat, tidak berlaku maksiat. Okay. Yang ketiga, kita kena
الدعاء للوالدين وسيلة من وسائل سعة الرزق والبركة في الحياة. Doa kepada ibu dan ayah ni merupakan wasilah min wasail, salah satu jalan untuk kita diluaskan rezeki kita, dibuka rezeki kita, dan barakati fil hayah, mendapat keberkatan dalam hidup. Saya yakin mesti kamu dah pernah dengar redha Allah itu terletak redha ibu dan ayah kamu. Okey. Suka saya nak ingatkan kepada kamu dan diri saya khususnya, jadikan akhirat itu cita-cita tertinggi kita. Maksudnya, ibu dan ayah kamu ni adalah syurga kamu dan neraka kamu. Pilih, kamu nak jadi yang macam mana. Keputusan semua di tangan kamu. Kamu nak jadi yang baik, kamu kena ihsan. Kamu nak masuk neraka, lawan. Itu je. 2 pilihan je. Syurga ataupun neraka. Jadikan akhirat itu cita-cita tertinggi. Dan bila mana kita letakkan akhirat itu yang paling atas, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita di dunia. Allah akan buka jalan kita di dunia. Okey? Buat baik. Okey. Saya doakan kamu supaya menjadi anak yang soleh dan permata kepada ibu dan ayah kamu. ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا